Berita menarik hari ini di Asoka.com, Selasa 30 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana kes harian COVID-19 di Sabah kembali meningkat kepada 401 kes hari ini selepas mencatat penurunan selama 5 hari berturut-turut dengan jumlah terendah 342 kes malam. Juru cakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata peningkatan mendadak itu antara lain berpunca daripada kenaikan kes di 18 daerah berbanding 5 daerah mencatat penurunan dan 4 daerah tiada perubahan kes. Katanya antara daerah mencatat kenaikan kes agak tinggi hari ini ialah Kota Marudu yang menyaksikan peningkatan kepada 26 kes berbanding 8 kes malam, diikuti Kuala Penyu dengan 23 kes berbanding 9 kes malam. Turut mencatat kenaikan mendadak ialah Tenom iaitu kepada 21 kes berbanding 7 kes malam, diikuti Beaufort yang meningkat kepada 19 kes berbanding 7 kes malam dan Kudat yang menunjukkan peningkatan kepada 19 kes berbanding 5 kes malam. Daerah Beluran yang tidak mencatat sebarang kes baharu semalam turut mencatat kenaikan mendadak kepada 11 kes baharu hari ini. Dalam pada itu masih diberkata daerah Kota Kinabalu kembali mencatat kes tertinggi di Sabah dengan 53 kes hari ini berbanding 59 kes di belakang Kinabatangan semalam. Sementara itu, Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya 1.0 mensasarkan lebih banyak rumah mampu milik termasuk di bawah program Perumahan Rakyat PPR akan dibina di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinar berkata, Lembaga Perumahan dan Kemajuan Bandar Sabah LPPB juga sedang dalam usaha membina 175 rumah kos rendah di Kemabong, Sukau, Melalap dan Beluran di bawah rancangan Malaysia ke-12. Katanya usaha yang diambil oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah diharap dapat memberi peluang kepada lebih ramai orang memiliki rumah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Cadangan Pembangunan 441 unit kondominium di Signal Hill di sini hari ini. Haji berkata pada masa ini sebanyak 32 projek PPR sudah dibina di Sabah yang membabitkan 21,800 unit rumah. Haji berkata pembinaan projek itu akan menawarkan peluang pekerjaan yang berpotensi kepada 1,000 penduduk tempatan selain mewujudkan spin-off ekonomi di kawasan sekitar. Manakala Bandaraya Kota Kinabalu bakal memiliki perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih moden dan selesa dengan terlaksananya cadangan projek sistem transit rapid RTS menggunakan SkyTrain di bandar raya ini. Projek yang pertama seumpamanya di Sabah itu dianggarkan bernilai 2.425 bilion ringgit, dilaksanakan secara usaha sama oleh 4 syarikat termasuk cabang pelaburan kerajaan negeri Khazanah Sabah Berhad. Semalam wakil keempat-empat syarikat terbabit menandatangani memorandum persefahaman untuk meneroka lebih lanjut pelaksanaan projek itu selain cadangan pembangunan komersial bercampur di kawasan seluas 64 hektar di Tanjung Lipat. Majlis itu disaksikan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Negeri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Pengerusi QSB Datuk Seri Saleh Said Keruak. MOU berkenaan bagi mewujudkan kerjasama rasmi tanpa ikatan berkaitan persediaan dan pelaksanaan projek sehingga selesai rundingan akhir ke arah ikatan perjanjian rasmi di antara semua pihak. Perkhidmatan SkyTrain itu dicadang dibina menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke pusat Bandaraya Kota Kinabalu hingga ke Universiti Malaysia Sabah dan Alam Mesra dilikas dengan jarak sejauh kira-kira 25 km. Menerusi kenyataan dikeluarkan QSB, fasa pertama projek SkyTrain itu yang bermula dari KKIA ke pusat Bandaraya sejauh 10.5 km dijangka mengambil masa 3 tahun untuk dibina, membabitkan kos hampir 1 bilion ringgit yang dibiayai sepenuhnya oleh sekumpulan pelabur. Projek fasa pertama itu merangkumi pembinaan beberapa stesen atau terminal SkyTrain iaitu KK Central, Jalan Gaya dan berakhir di Terminal Jesselton New City. Bagi projek fasa 2 SkyTrain yang dikenali sebagai KKIA Express Line 2 sejauh 15 km akan bermula dari Jesselton New City ke Menara Kinabalu iaitu pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, Pusat Pentadbiran Persekutuan Sabah UMS dan Pusat Komersial Alam Mesra dilikas dengan anggaran kos 1.425 bilion ringgit menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI.
Berita seterusnya, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bersama pejabat Mufti Sabah akan beri penjelasan berhubung isu kuih bulan yang dilaporkan mempunyai sampel asid DNA babi. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu akan diperjelaskan kepada orang awam dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung hukum orang Islam yang termakan kuih bulan yang dilaporkan terdapat DNA babi baru-baru ini. Ditanya berhubung penguatkuasaan bagi mengelak perkara itu berulang, Muhammad Arifin berkata MUIS akan memperkasakan penguatkuasaan untuk membuat pemeriksaan di setiap premis yang membuat permohonan dan mendapat sijil halal. Bagaimanapun Muhammad Arifin menyeru supaya orang ramai membuat laporan jika terdapat keraguan pada status halal sesuatu perkara. Mengulas mengenai majlis itu, MUIS akan menjadi peneraju hab halal di Sabah bagi memperkasa dan memastikan status halal terus terpelihara. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana bermula esok pengunjung dari Semenanjung dan Sarawak yang merentas negeri untuk lawatan sosial ke Sabah tidak perlu lagi menjalani ujian saringan COVID-19 seperti diwajibkan sebelum ini. Kelonggaran itu bagaimanapun hanya diberikan kepada individu yang sudah lengkap vaksin dan tanggungan mereka yang belum layak divaksin, khususnya kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun. Berdasarkan SOP terkini fasa 4 PPN bagi negeri Sabah yang dikeluarkan malam tadi, individu belum divaksin atau belum lengkap vaksin masih perlu menjalani ujian saringan COVID-19. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata, pengunjung ke Sabah yang sudah lengkap vaksin hanya perlu mengisi borang deklarasi kesihatan atau e-health di laman sesawang JKNS Sabah sebelum berlepas ke Sabah. Keputusan kerajaan negeri melonggarkan syarat kemasukan pengunjung lengkap vaksin dari Semenanjung dan Sarawak ke Sabah bermula 1 Disember diumumkan Ketua Menteri Datuk Haji Jinor pada pameran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata di Kuala Lumpur baru-baru ini. Kerajaan negeri sebelum ini melonggarkan kemasukan pengunjung dari wilayah Persekutuan Labuan bermula 8 November lalu bagi memudahkan penduduk negeri ini dan pulau bebas cukai itu merentas di antara kedua-duanya tanpa perlu menjalani saringan COVID-19. Sementara itu, masih diberkata bagi pelawat antarabangsa yang tiba di pintu masuk negeri ini, SOP yang dikuatkuasakan sebelum ini tidak berubah. Jelasnya, setiap individu dan tanggungan pelawat antarabangsa yang baru tiba diwajibkan menjalani saringan COVID-19 selain kuarantin seminggu bagi yang sudah lengkap vaksin. Katanya bagi pelawat antarabangsa yang belum lengkap vaksin COVID-19 atau belum menerima vaksin, tempoh kuarantin yang ditetapkan ialah selama 10 hari. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.